saya rekodkan sesi ini. Assalamualaikum lagi, terima kasih kepada Dr. Mazidah dan kepada penonton yang menonton di YouTube channel Kimiatullah. Ini adalah program CEO Coaching. Thank you so much for coming. Thank you so much for listening. Hopefully you guys dapat banyak sangat manfaat pada sesi pagi ini, di mana kita akan menceritakan tentang HR pada pagi ini. So, sambil-sambil kita tunggu Dr. Mazidah untuk rename nama, make sure yang menonton ni saya nak you ada clear picture siapa yang you nak duduk dalam team you. Especially untuk usahawan yang baru lakukan bisnes, yang baru buat bisnes atau daripada part time nak fokus kepada full time. This is something you have to focus on. So kita akan bincangkan tentang HR pada hari ini. Dr. Mazidah, boleh kita mulakan? Boleh, sila. Fantastic. Terima kasih kepada Dr. Mazidah kerana hadir pada sesi hari ini. So my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Bersama dengan saya adalah Dr. Mazidah Said, adalah Unit Trust Agency Manager, right, yang terletak di Melaka. So, HR, nama lain dia Human Resources atau bahasa Melajunya sumber manusia. Okay? So, sumber manusia. Kat sini, nama dia sumber. So, bila sumber ni adalah something yang translate kepada asset. Alright? So, kita nak clear picture benda ni kerana orang tak faham apakah resources. Apakah resources? Resources adalah asset, bahasa lainnya. Okay? Brand, bahasa lain dia jenama. Okay? Resources, bahasa lain dia asset. Sekejap ya. Okay, minta maaf ada sedikit gangguan. So now, HR, Human Resources. Resources adalah asset. You kena faham, first thing first, HR ni ialah sumber manusia. Okay? So bila cerita manusia, first thing first dalam otak kita, manusia bukan liabilities. Manusia adalah asset. Sebab tu nama dia Human Resources. Asset manusia. Okay? So ramai antara kita, termasuklah diri saya. Okay? In fact, kadang-kadang sampai sekarang, saya masih lagi merasai keadaan begini. Contohnya, kita nak expand lah, kita perlukan orang. Ya, I sibuk lah, I need someone to take care of my job. Dan first thing first yang kita fikir, berapa nak bayar gaji? Cara kita fikir tu merupakan corak yang negatif. Iaitu kita risau dengan masuknya someone akan menghabiskan di syarikat. Akan membebankan kita, akan mengurangkan income kita. Itu something yang you kena tolak tepi jauh-jauh. In fact, jangan letak benda tu sebagai you punya judgement. Alright? First thing first, welcome kepada Puan Julaiza Jemaat, alright, agency manager Group BSN dari Johor. Alright, so now Puan Ju, kita berceritakan tentang HR pada hari ini. Again, HR adalah human resources, iaitu sumber manusia, atau HR resources. Resources adalah asset, alright? Asset manusia. So bila kita nak expand, alright? Kita tolaklah expand tu jauh sangat. Bila kita nak mulakan bisnes, first thing first yang you kena tahu dalam otak kita ni, manusia adalah siapa klien kita, siapa prospek kita. Bakal klien itu adalah prospek. Siapa prospek kita, bukannya apa yang I boleh buat. Demand dan supply. You kena cari demand dahulu dan baru boleh supply. Demand datang daripada klien, supply datang dari pekerja. Alright? Supply datang dari pekerja. So kalau you starterpreneur, baru mulakan bisnes, siapakah pekerja? Tak ada pekerja lah, so you adalah pekerja. Alright? So you yang supply. Okay? Tetapi you kena ada master plan. Sampai bila you kena supply? Alright? Sampai bila nak supply kerja? Setahun, 2 tahun, 3 bulan, 5 bulan, 2 hari, bergantung kepada master plan you. Dapat? Alright, fantastic. So sebelum tu, Dr. Mazidah ada soalan untuk Puan Julaiza? Puan Julaiza dengan kita? Masih, tapi I belum boleh get ready sebab tadi bila you cakap you postpone sekejap tadi, I ada kerja nak settlekan. Sekejap lagi I buka Okey, fantastic. Setakat ni tak ada soalan. Right. Dr. Mazidah ada soalan? Okey, proceed. Tak ada soalan. Okey, fantastic.
So, bila kita ada master plan yang betul, perancangan bisnes yang betul, ada orang, ni saya pernah tengok okey tak apa, yang ni I boleh buat. Setakat ni I boleh buat. Setakat ni I boleh buat. Setakat ni I boleh buat. Dia punya setakat ini tu dah 8 tahun. Alright. Daripada hari pertama sampailah kuarter pertama, sampailah tahun pertama, sampailah dekat 10 tahun pertama. Dekad pertama. You by your own. Lepas tu you cakap, oh bisnes ni boleh lah, alhamdulillah lah. Dia punya cakap tu macam bisnes biasa-biasa. Kenapa biasa-biasa? Sebab you tiada masa untuk merasai keseronokan bisnes you, merasai duit you, merasai masa you. Alright. So first thing first, bila you ada bisnes, apa yang you kena buat, you kena fikir siapa nak buat kerja aku sekarang. That's the first thing first. Kalau Dr. Mazidah, you yang buat closing, siapa yang nak buat closing for me akan datang. Akan datang tu bila? Itulah dalam master plan you. Okay, I nak buat closing untuk seminggu saja. Kenapa seminggu? Sebab I nak study dalam masa 7 hari ni. 12 jam kali 7 hari. To be specific, put numbers. 12 jam kali 7 hari, 84 jam I nak buat study, research and development. What is the best module, best strategy, best tactics untuk buat closing, so that hari ke-8 my new agent boleh execute my model. Hari ke-8 my agent boleh follow 100% ikut conversion yang I dapat. Kalau 84 jam ni menghasilkan satu klien 1 juta ringgit, maksudnya kalau you ada 3 agent, satu hari dah dapat 3 juta. Easily. Right? Setakat dia dapat. So, bila you nak expand, bila you nak jadikan aset, you kena sediakan dia punya journey. Ini journey dia. Pertama, alright, journey untuk HR. Alright, apa yang you perlu sediakan? First thing first, you perlu sediakan requirement. Siapa yang you nak? Alright, kena ada requirement dia. Kena ada ciri-ciri. Macam kita nak kahwin. I nak, kalau boleh, I nak kahwin ni dengan lelaki. I tak nak lady boy. Alright, tiba-tiba, okay. Mestilah nak lelaki, tapi lelaki macam mana? Alright, lelaki yang tinggi dia berapa? 180 cm, 190, 320 cm. Alright, so you kena tahu duduk kat mana. Alright, lelaki semua nak kahwin dengan lelaki lah kalau guys perempuan. Tinggi berapa? Duduk kat mana? Kejaya apa? Umur berapa? Education apa? This is very important. Alright, bonus untuk you guys. Boleh saya berikan bonus? Yes, boleh. Right. Bonus untuk kurangkan risiko bisnes, bonus untuk dapatkan pekerja yang high intellectual, bonus untuk dapatkan pekerja yang well independent. Syaratnya mereka punya requirement minimum degree ke atas. Right? Minimum degree ke atas. Coach, kalau bawa degree boleh ke? Boleh, tapi dia tak independen, dia susah nak berkembang dan dia akan menarik you untuk gerak secara perlahan. Menarik you ke bawah. Sebab kenapa degree? Let me elaborate. Kenapa? Sebab most of educational level, kalau you tanya mana-mana mentor business dekat dunia, dia akan cakap sistem pembelajaran di mana-mana negara memang tak boleh digunakan pakai. Sebab sistem pembelajaran kita di Malaysia, USA dan juga Wakanda, alright, menggalakkan manusia menjadi pekerja. Bukan menggalakkan manusia menjadi usahawan. Sebab tu mereka cakap sistem pembelajaran di mana-mana negara tak berguna. Alright. So, tapi kenapa saya cakap minimum adalah degree? Sebab bila you duduk dekat PMR level, SPM level, diploma level, degree level, the culture is totally different. Alright? The culture is totally different. Apa yang you nak adalah sebenarnya culture. Apa yang you nak sebenarnya adalah pemahaman mereka. Apa yang you nak sebenarnya adalah perangai mereka. Sebab tu degree. Cuba you compare student degree dan juga student diploma. Perangai mereka sangat berbeza. Cara mereka berfikir, pola mereka berfikir, corak mereka berfikir sangat berbeza. Dan yang paling ketara, karakter mereka berbeza. Emosi mereka berbeza. Judgement mereka berbeza.
Ini yang membezakan educational level. Alright, saya dah ada pekerja yang level PMR sampai level master. Saya nampak obviously, dan lepas tu saya menyarankan Dr. Mazidah dan juga Puan Julaiza, dari segi requirement minimum degree level. Kalau you nak automate your business, you mudah nak expand dan you tak nak pening kepala. Dr. Mazidah nak pening kepala ke? Of course lah tak nak kan. Of course lah tak nak. Mana kita ada masa nak makan Panadol hari-hari. Right? So kat sini kalau you cuba untuk mengelakkan situasi yang negatif, perkara-perkara yang melambatkan kejayaan you, minimum you punya team must be degree level. Tapi kalau rezeki saya diploma je, kalau waktu tu jadi diploma, okay, you boleh ambil, tetapi ingat, bila itu bukan target you, pekerja tu bukan pekerja pilihan atau bukan yang you target untuk stay lama. But what if dia follow requirement yang lain? Please promote them. That's it. Saya tak cakap student diploma tak power. Power ada, budak SPM power. Tetapi out of 1 million, 10 million yang power boleh kira. Sebab kenapa I tak nak you guys buang masa, buang emosi dan juga heartbroken dengan perangai mereka. Sebab I've been there. Saya dah ada kat tempat tu lama sangat. Alright? Alright? Dah ada kat tempat tu lama sangat. Alright? Sebab kenapa? Saya ada juga pekerja Bangla yang langsung tak ada education. Right? Tetapi corak mereka berbeza selepas mereka duduk dengan orang yang berbeza. Berapa lama mereka perlukan? Lebih 20 tahun. Baru jadi level otak macam budak-budak degree. Alright? So kat sini, minta maaf sedikit Dr. Mazidah, Puan Julaiza. Dia jadi house semua ni memang dia kena melayan budak-budak sikit. Alright. Anyway, requirement, okay? You kena minimum adalah degree. Yang terbaik, sorry to say, saya minta maaf awal-awal, kalau you nak kurangkan risiko buang masa, ini saya beritahu awal minta maaf saya cakap, you kena ambil ramai pekerja lelaki berbanding pekerja wanita. Alright. Saya beritahu awal, kenapa ramai pekerja lelaki berbanding pekerja wanita? Sebab dari segi tanggungjawab jantina. Wanita tanggungjawab besar terhadap suami, terhadap anak-anak. Alright. So, mereka akan ada banyak cabaran atau nama kasar dia excuses. Bos, nak kena check up anak. Bos, alhamdulillah saya mengandung. Bos lah paling pening kepala. Maternity leave 3 bulan. Right? Bos, saya dapat baby baru. Dalam hati, alamak gaji percuma 3 bulan. Ini benda-benda yang kebiasaan. Kalau dengar sekali lalu, jangan ambil perempuan macam kejam je ayat saya, statement saya. Tetapi kalau you duduk kat tempat bos, you akan faham apa yang saya cakap. Mana ada company nak bagi gaji percuma? Alright, mana ada company yang betul kalau dia baik hati pun nak bagi 3 bulan gaji percuma kepada 5 orang pekerja wanita yang mengandung bulan yang sama. Memang koyak company tu. Alright, so most of companies dia cuba untuk berjaga-jaga, especially bila requirement mereka akan letak apa tahu? Kalau boleh kita nak bujang. Okay, kalau perempuan. Kalau boleh yang bujang, alright, tiada perancangan untuk mengandung dalam tempoh 3 tahun pertama atau setahun pertama. Itu normal requirement yang rata-rata banyak company luar buat. Cuma kita yang tak perasan. Right, sorry to say, company Chinese lagi strict. Kalau you ada intention untuk mengandung dalam masa 3 bulan, 3 tahun, kita tak ambil you. Kalau you mengandung dalam masa 3 tahun, kita akan saman you balik. You melanggar kontrak. Macam mana dia saman? Melalui CTOS dan juga CTRIS. Right, tu banyak cerita. But ini yang orang tak tahu, sebab tu saya sampaikan. Right, requirements. Okay, setakat ni dapat Dr. Mazidah. Yes. Dan requirement yang paling penting adalah mereka ini, aset ini duduk dalam radius 5 km radius sahaja dari office. Jangan lebih 5 km radius. Alright? Kenapa? Kalau you nak fast result, dia kena ada fast action. So kalau jarak tu jauh, dia akan jadi lambat. Walaupun highway, walaupun naik motor, alright, walaupun tak ada jam and so on, 5 km radius is compulsory. Tapi macam mana kalau dia 10 km radius tapi dia perform? Alright.
Kalau dia duduk 10 km radius dan dia perform, I akan tengok macam mana waktu interview. Kalau dia datang 10 minit awal, dan saya akan tahu waktu kerja dia akan buat perkara yang sama. So saya tak risau. Kalau waktu interview dia datang 2 minit sebelum waktu kerja, I believe dia bukan orang terbaik. Alright? So sebab tu kita cuba elakkan, walaupun dia bagus, I cuba untuk hold on, nanti dulu, I cari someone yang lagi power daripada you yang duduk 5 km radius. Okay, so requirements pertama. Nombor 2 adalah, so for sure, skill set. Right? Skill set apa yang dia ada? Dia nak buat Facebook, dia pandai buat FB ads, dia pandai buat IG ads, TikTok ads, dia pandai ambil gambar, dia pandai edit gambar and so on. Kalau dia nak jadi agent you, okay? Alright, minta maaf, ada iklan. So, bila skill set, mereka nak jadi agent. Ini penting untuk Dr. Mazidah dan juga Puan Julaiza. Kalau mereka nak jadi agent, apa skill set mereka? For sure, skill set mereka yang pertama adalah communication. Alright, macam mana cara mereka communicate? Ada tak greetings? Ini benda important I selalu observe. Ramai dari kita, kalau you guys perasan, kita nak WhatsApp orang, kita bagi salam. Assalamualaikum, morning. I nak tanya, yang hari tu darah. Yang balas, kebiasaan, oh tak ada dengan saya, sorry. Salam tak jawab, greetings tak buat, morning pun tak jawab. Nampak tak? So ini nama dia lack of communication. Orang macam ni memang saya takkan bawa mereka untuk jadi tim saya. Ada klien yang macam saya, very rigid, dia melihat satu persatu. Alright? Dan dia akan terasa apa tahu? Kurang ajar betul dia ni. Salam pun tak jawab, kan benda tu wajib. Walaupun bagi dia it's very small matter. Bagi prospek you is very matter. Alright? So kat sini kita tengok dari segi communication on WhatsApp, greetings waktu interview and so on. And for sure, benda paling penting, Assalamualaikum, morning kalau dia non-Muslim and so on. And then thank you. Thank you lagi ramai orang gagal daripada jawab salam. Okay, benda-benda ni yang kita tak nak. Walaupun dia tak ada bagi apa-apa pun. Alright, dia jumpa kita. Alright, thank you for your time. Thank you for your time is very important. It's how you appreciate that person. Okay, communication skill pertama. Nombor 2 adalah understanding atau saya cakap saya tak ada ayat keyword yang terbaik, tetapi dia boleh observe klien tu. Macam itulah. Okay, dia boleh observe macam mana? Dia tengok klien ni sekali lalu, oh dia ni people oriented, dia ni jenis yang otak biru, dia ni jenis visual. Dia boleh nampak tau benda tu. Macam mana nak nampak? For sure dia kena belajar lah. Alright, dia takkan tiba-tiba tahu. Oh dia ni bukan pak dukun, dia ni bukan boleh jampi-jampi orang. Tidak. Kita belajar macam mana pola otak manusia berfikir. Macam mana cara prospek tu respon, kita dah boleh predict, oh dia ni otak biru. Otak biru ni maksudnya dia people oriented. Semua yang dia cakap ada related dengan orang. Itulah Alhamdulillah jiran-jiran saya baik dan Alhamdulillah anak saya ni pagi ni semua happy. And thank you so much for you sebab you spend your time. It's related kepada human. Melainkan numbers oriented. Thank you so much for your time. Belum-belum dah time. Nombor. Alright. Saya terpaksa buat meeting ni very sekejapan sebab saya ada meeting pukul 11.80 pagi. Alright. It's all related numbers. Alright. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan individu kedua. Nombor juga. So bila nombor numbers oriented dan juga people oriented, cara kita nak respons dengan dia berbeza. Yang membuatkan kita punya style inline. So dia senang nak close deal. Alright, kita boleh baca karakter dia macam mana sebab the way dia respond. Oh dia ni kalau I cakap dia mungkin susah nak faham sebab dia minta I elaborate more. Oh mungkin dia ni orang yang visual. You kena bagi contoh, you kena bagi gambaran kepada dia. So you punya team yang sekarang atau yang akan datang kena ada sesi-sesi macam ni. Banyakkan masuk program-program analyze otak, analyze karakter, analyze emotion so that dia senang nak close dia. Alright, skill set nombor 2. Nombor 3 adalah experience. Experience, for sure experience is very important. Alright, experience is very important. Okay, so Dr. Julaiza, berapa lama pengalaman yang you expect kalau team you ada dalam company you?
Apa coach? Berapa lama pengalaman yang you predict team you ada dalam, kalau you nak recruit orang, berapa lama pengalaman yang you perlukan? 0 pengalaman ke macam mana? 2 tahun. 2 tahun minimum, betul? Ya, betul. Alright, fantastic. Dr. Mazida? Biasanya kalau dalam ni 3 tahun. 3 tahun. Okey, itu requirement HQ Itu HQ punya requirement lah. Kalau kita nak further ke apa ke, in finance industry dalam 3 tahun. Okey, fantastic. Puan Julaiza Jumaat, first thing first, kenapa macam nak dara hari ni? Tak ada apa, harap-harap tak dengar lah. Okay. So Puan Julaiza, please rename yourself. And hari ni nampak muda pula Puan Julaiza. Okay, anyway. Minimum requirement sebaiknya adalah 3 tahun. Okay, sebaiknya adalah 3 tahun. Macam mana kalau ada setahun pengalaman, kita akan masukkan dia dalam, you guys pernah tak kalau sekolah, dia ada preschool. Alright. Ada preschool dan juga setengah-setengah individu tu dia kadang-kadang dia macam, saya tak tahu lah apa bahasa dia, macam dia otak dia macam lambat sedikit. Dia akan masuk kelas pemulihan macam tu. I pun lupa macam dia namakan benda tu. So, diorang ada fasa-fasa. Fasa-fasa ni yang you perlu guna pakai. Ada preschool, ada pemulihan, kemudian baru masuk yang standard ni. Alright. Kalau dia belum 3 tahun pengalaman, dia baru setahun pengalaman, masukkan dalam pemulihan. Alright. Dia bukan pemulihan lah, dia macam pengenalan lebih kurang. Alright. Kat sini ada various program yang dia kena achieve sebelum diterima masuk secara permanent. I believe yang ini most of you ada program ni. Alright, HQ pun dah berikan. Preschool. Contohlah macam dia, saya dulu kerja sebagai engineer tapi saya tak pernah buat insurans. Saya tengok insurans ni masyuk lah, saya nak try lah buat. Kalau dia nak tukar bidang, dia masuk preschool dahulu. Apa yang dia kena faham, macam mana kerja ni, dia lebih sebenarnya preschool ni lebih kepada awareness. Tolong kalian tahu guys. Macam mana preschool ni berkesan sebab preschool punya program banyak kepada, pertama, awareness. Kedua, banyak kepada understanding. Ketiga, banyak kepada visualization. Alright, 3 program yang you kena fokus. In fact, ini penting untuk Puan Julaiza. Bila you ada team, leader nak buat program apa, lebih kepada 3 keadaan ni. Everyone, dia kena ada 3 program ni at least once a week. Awareness, understanding, visualization. This is very important sebab kenapa? Melalui 3 agenda ini boleh mewujudkan consistency. Alright. Benda yang paling kat situ 3 idea ni, tulis kat situ sama dengan besar-besar, consistency. Alright. Perkara yang paling susah sebenarnya bukanlah mencapai kejayaan. Perkara yang paling susah adalah how to consistent your success. Konsisten sebenarnya apa Allah Akbar. Konsisten maksudnya Istiqamah. Istiqomah. Betul. Allah Akbar. Lidah orang Babylon kan. Okay. Macam mana you nak istiqomah dalam kejayaan you. Okay. So itu yang paling susah. Sebab rata-rata saya nak tanya you guys lah. You guys pernah, semua orang pernah solat kan? Semua pernah solat lah. Alright. Pernah tak you guys solat awal waktu? Maksudnya you tunggu sebelum azan. Sebelum azan tu dah ready ambil wuduk, dah pakai telefon, dah petang siang. Pernah kan? Pernah. Berapa konsisten you buat setiap 5 waktu? Semua orang tak dapat sebab masing-masing ada agenda masing-masing. Alright? Macam itulah yang kejayaan. Kita boleh buat, boleh capai, tapi nak konsisten tu susah. Tak boleh pun tak boleh buat macam tu setiap hari. Alright? Sebab tu fokus kita sebenarnya bila you dah dapat team adalah untuk konsisten, untuk sustain team you. Dan baru grow. Jangan immediately grow. Orang kalau baru dapat license kereta, tiba-tiba you bagi Ferrari, memang terbalik. Dia baru achieve, dapat lesen. You dah suruh mereka grow, bawa laju-laju, memang terbalik. You dapatkan mereka, get them, consist atau sustain them dan baru grow them. Kena melalui 3 fasa ini. Tapi coach, kita memang tengah nak grow ni semua orang. Yes, semua orang boleh grow, tetapi mana yang baru masuk kena ikut fasa dia. Jangan campurkan sekali. It is very dangerous. Alright? Sebab kenapa? Yang lain dah dapat momentum. Yang ini belum dapat momentum dan dia heartbroken bila tak capai kejayaan. Dia punya heartbroken, mungkin dia pendam. Dia tak cerita ke orang, tetapi orang lain yang melihat
keadaan dia akan impacted. Alamak, macam tak best lah. Faham tak? Itu kita tak nak. Alright. Itu secara indirect atau unconscious. Kita tak perasan kadang-kadang benda tu. Anyway, requirement, skill set, experience. For sure, last but not least adalah appearance. Right? Appearance is very important. Alright, appearance. Appearance is very important. Kalau you ambil wanita, sorry to say, saya ramai pekerja wanita sebenarnya. Dan saya nampak perkara ini. Saya faham kadang-kadang you sibuk, you tak ada masa. Tapi kalau gincu pun tak boleh pakai, kening pun tak boleh lukis, alright, macam mana nak well perform? Okey lah, kita tolak lah, muka tak payah make up lah. Kalau tudung pun common, alright, tudung pun tak ada owning. Macam mana tengok tudung Puan Ju dengan Dr. Mazidah on point je. Alright? Puan Ju lagi lah nak dara hari ni. Okay? So, kalau you pun tak boleh jaga dia, you macam mana you nak jaga klien you? Alright? Klien akan judge you. Kalau pergi jumpa meeting, pergi meeting klien pakai slipper, macam mana you nak yakinkan klien? Kadang-kadang staff kita dia tak take note tau benda ni. Alright, dia macam, alah benda ni is very sudden, I tengah nak keluar, tiba-tiba klien ajak jumpa. No, kalau you bukan dalam keadaan terbaik, jangan jumpa klien. Seriously. Dia macam, you baru menangis, tiba-tiba klien call, saya nak jumpa you, kita nak sign check 1 juta. Takkanlah you nak pergi, you boleh pergi tapi betulkan diri you dulu. Emosi sekali terbalik. Susah, bahaya benda tu. Alright. Anyway, appearance is very important. In fact, appearance pun kita masukkan dalam polisi syarikat. Kalau you datang office tak make up dan tak pakai lawa-lawa, kita keluarkan surat amaran. Itu dalam polisi syarikat saya lah. Dan nampak macam kejam gila. Sebab saya pernah ditegur oleh klien saya. Kimi, is that your staff? Bos dia handsome, staff dia pakai slipper, pakai palazzo pergi kerja. Ada macam, ush, I tak perasan benda tu. Faham tak? Bagi I okay, tapi orang judge my company based on the cover. My staff is the cover. Alright? My staff, tak kisahlah, my staff dulu ada je baby body yang memang gemuk-gemuk. Sebab dia bagus buat kerja, I ambil dia. Tapi dia tak pandai jaga diri. Image dia lah. Gemuk is okay. Tapi kalau you tak jaga diri, you tak jaga bau, you tak jaga kebersihan, orang akan judge you. Personality. Alright? Personality. And I tak suka orang datang kerja pakai topi. Right? Sebab mahkota wanita dekat mana? Siapa tahu mahkota wanita kat mana? Muka lah. Muka lah. Betul. Mahkota lelaki dekat rambut. So kalau you lelaki pakai topi, mana you punya crown? Faham tak? Tak kisahlah pakai topi apa barang bosku. Tak kisah, right? You kena tunjukkan mahkota you. It's very important. Okay? So now, setakat ni dapat? Right. So bila you nak cerita HR, nak cerita asset, mereka akan jadi asset kalau mereka achieve requirement, skill set, experience dan juga appearance. Alright? 4 perkara, dia ada banyak lagi lah. Kita cerita 4 benda basic dahulu. Alright? 4 perkara ni yang dah boleh menjamin, pertama, tulis kat situ 4 perkara ni penting. Kenapa? Pertama, menjamin you punya asset. Menjamin mereka bukan liabilities, mereka adalah asset. Kedua, menjamin untuk you mudah untuk expand. Alright? Menjamin untuk mudah you expand. Nombor 3, expand ni berkembang lah. Ketiga, menjamin untuk you you automate your business. Alright? Menjamin untuk you automate your business. Kenapa I pakai perkataan menjamin? Menjamin adalah perkataan untuk mengurangkan risiko. Right? Tolong tengok dalam buku nota guys. Kalau you tak ada guarantee, you takkan buat. Dr. Mazidah, you baby boomers kan? You think all about security. Kalau I buat ni, berapa untung I dapat? Kalau I buat ni, berapa lama diperlukan? Itu semua cara baby boomers berfikir. Tak salah. Benda tu lah kita kena consider sebenarnya. Alright, me myself, I pun kadang-kadang jadi most of the time lah I am baby boomers.
Alright, most of the time. I cuba untuk kawal risiko seminimum mungkin. Terunjuk dalam buku nota you. Risiko tak boleh dielak. Risiko boleh dikawal. Risiko tidak boleh dielak, risiko boleh dikawal. Contoh, alright, hari ini saya bawa kereta. Okay, saya rushing sebab saya terpaksa menguruskan 2 anak-anak dan saya terpaksa bawa ke office. Dekat traffic light, saya nak jalan kecil nak kena himpit, kena langgar, lepas tu kereta keluar sempang tiba-tiba sampai kat traffic light. Ini yang tak boleh belah. Ini yang tak boleh saya nak brake. Traffic light dah hijau, dia lambat, saya tak horn, saya relax je, saya biar lo. Dia punya terkejut, lampu dah hijau, kereta sebelah dah jalan, dia bukannya letak gear D, dia letak gear R. Dia terus tekan kereta zop ke belakang. Saya terkejut, saya horn terus. Alright? So risiko, you kawal, ada jarak, you tak horn, tak bagi dia terkejut, tapi tiba-tiba dia terkejut, dia reverse ke belakang. Oh Allah, saya dalam hati, udahlah lambat. Alright? And bila tengok stiker P, okeylah, I diam. Kalau tengok yang bawa tu orang tua, alright, cermin mata pun tebal ke main. So okeylah, diamlah. Apa dia je? Ada kesiannya lagi, bertambah kesian. See nampak risiko you tak boleh nak elak, tapi you boleh kawal. Dapat? Okay. Alright, fantastic. Seterusnya, bila you tahu mereka masuk adalah aset bukan liabilities. So, macam mana dengan gaji? Ada orang, okay, kita pecahkan kepada 2 bahagian. Kita pecahkan kepada 2 bahagian iaitu pertama, dia pun kita jadi cikgu, dia pun jadi cikgu hari ni. Alright. So, kita pecahkan kepada 2 bahagian since Dr. Mazira juga Puan Juleza, you adalah agency manager. Both of you ada outbounds, iaitu ada agent. You punya business berpandukan agent. Sales you berpandukan agent. Agent you adalah asset. Bagus. That is outbound. How about inbound? Inbound adalah pekerja yang basically you bayar gaji. Dia memang salary basis, dia ada polisi, dia lambat, dia tak perform, dia kena buang kerja. Right? Inbound wajib ada, outbound wajib ada. Okay? So kat sini, bila nak cerita inbound, okay. Inbound adalah macam you guys as agency manager, apa yang you kena ada for sure, seorang individu. Okay, tolong jawab. Pertama sekali, bila you sebagai agency manager, you buat business berpandukan agent. Siapa yang patut ada? Pertama, individu yang akan mengawal agent-agent tersebut. Alright, kita namakan dia sebenarnya CHO, Chief Heart Officer. Dia menjaga Chief Heart Officer, hati. Dia menjaga hati agent-agent dia, dia menjaga perasaan, dia menjaga emosi, dia menjaga sebenarnya dia HR lah. Kita tak panggil dia Chief HR Officer, kita panggil dia Chief Heart Officer sebab kenapa? You nak jaga performance, you nak jaga result, you nak jaga outcome, you kena jaga sebenarnya relationship. Alright, sebab tu you kena jaga hati dia. Alright? Nah, you tukarlah nak buat Chief Heart Officer ke Chief Relationship Officer ke, terpulang. Tapi relationship company dengan kesemua agent you terbaik dan result dia adalah terbaik. Alright, pertama, Chief Heart Officer. Kedua adalah Chief Marketing Officer. Right? So Chief Marketing Officer ni, CMO ni, dia buat apa? Dia yang menyediakan copywriting, dia menyediakan handout, dia menyediakan material marketing. Dia menyediakan visual, gambaran, video, testimoni. Dia menyediakan campaign. Okey, kita nak buat campaign macam ni. Ini daripada HQ. HQ, I dah understand very well campaign HQ. Ini strategi kita nak execute untuk XYZ agency. So, dia yang tolong susun. Bila nak kena launch campaign, berapa yang diperlukan, budget, berapa outcome and so on. Dia yang uruskan. Ini material. Bila you nak kena run FB ads, dia yang akan kecah semua. Macam you guys, agency manager wajib ada. I believe you guys tak pernah nampak dekat mana-mana agensi ada benda ni. Ni yang bawah inbound, maksudnya bawah company you sendiri, bawah key base kenanga. Alright, bawah agency, tak ada lagi orang buat. Alright, you guys kalau buat, this is how you want to multiply you punya income. Nak multiply you punya revenue. Ni cara macam mana you nak multiply you punya performance. Ramai orang tak buat sebab orang tak tahu cara nak buat. So ini cara dia. Okay.
You kena ada CHO, you kena ada CMO. Dan kemudian you kena ada apa? You kena ada CFO. Right? Kena ada CFO, Chief Finance Officer. Alright? Apa mereka nak kena buat? Chief Finance Officer kerjanya adalah menguruskan expectation ejen-ejen. Sebab manusia datang dalam agensi you because of Money. money. So kalau mereka tak ada awareness, tak ada understanding, tiada pengetahuan tentang duit, mereka takkan buat duit. Faham? Alright. Kita sebagai business owner, kita sebagai founders, takkan konsisten buat duit kalau kita tak ada ilmu tentang duit yang konsisten. Hari-hari dalam tandas saya buka video-video tentang kewangan. Bukanlah tentang belajar kewangan, tentang kenapa nak kena buat duit. Kenapa nak kena buat 1 million 1 jam. Kenapa nak kena sedekah. Kenapa nak kena buat itu, nak kena, tentang awareness. Sebab itu yang boleh mengisi niat saya pada setiap hari. Dapat? Alright. Chief Finance Officer kerjanya adalah untuk memberi awareness, understanding dan juga knowledge tentang duit, bukan tentang kewangan. Alright. Tentang cash flow, tolong tulis dalam buku notai guys. Tentang money, ilmu money knowledge, cash flow knowledge. Alright. Lepas tu Allah Akbar, apa nama dia? Bank knowledge. Contoh bank knowledge macam mana? Macam mana nak beli rumah kedua? So dia akan bantu. Okey, nak beli rumah kedua, kalau rumah you harga 300,000, ini deposit yang diperlukan, 10%, 8% untuk guaman, 2% untuk sekian. Kemudian apa and so on. It's all about knowledge. Alright? Dan for sure dia menggalakkan. Ini tolong jawab ini kerja important mereka pada seminggu sekali. Iaitu buat sesi bookkeeping. Buat sesi bookkeeping. Maksudnya, okay guys, hari Jumaat datang office semua. Hari Jumaat semua datang office, bawa semua receipt-receipt. Jom kita buat bookkeeping. Ini folder yang saya dah sediakan. Okay, dalam Google Sheet. Alright, ada account dan you boleh access sendiri. Alright, kenapa Google Sheet? Kita nak mengelakkan untuk dalam laptop supaya tak hilanglah dokumen tu. Dia ada portable, mean dia boleh access anytime. Okay, so kat sini I nak you guys faham, the CFO yang sediakan. Sebab the agent dia tak tahu. Kena ada bahagian section ini ke dalam bookkeeping, kena ada macam ni ke. Mereka kurang pengetahuan walaupun dah tahu. Alright, so bookkeeping, CFO, kerja dia adalah untuk ensure agent you buat bookkeeping, bukan mengajar sangat pun. Sesi bookkeeping ni, bookkeeping session ni, kerja dia adalah untuk ensure mereka isi benda tu. Sebab kalau tak dipaksa untuk isi, end up walaupun dia dapat income dari agensi 30,000 sebulan, pengurusan duit tak betul, tetap tak capai target. Tetap tak dapat rumah kedua, tetap tak dapat beli BMW. Alright? Tak boleh juga. So kena ada someone yang paksa buat bookkeeping. Dapat apa? Tuan Cik Mei, kita maksudnya kita boleh educate mereka seminggu sekali untuk untuk buat bookkeeping ni lah. Maksud mungkin kita buat secara berkumpulan. So mereka Betul. Excited, lebih rasa benda tu penting. Okay. So you allocate lah 2 jam ke 1.5 jam ke untuk buat program tersebut. Ini setiap hari, setiap minggu wajib sekali. Okay. Kita boleh mungkin boleh satu aktiviti lah. Aktiviti betul. Betul. Okay. So CFO, selain daripada tu, CFO nak buat apa lagi? CFO dia menghidupkan semangat kekayaan, bukan semangat kekitaan, semangat kekayaan. Macam mana? Okay, ini I nak suggest beberapa program lah. Okay, semangat kekayaan ni boleh wujud kalau mereka main game. Alright. Semangat kekayaan boleh wujud kalau mereka main game. Game apa? Pertama, main Saidina. Alright, pertama main Saidina. Nombor 2, main game cash flow.
Ini Robert Kiyosaki punya game. Dekat internet ada. Type je lah cashflow.com. Macam tu lah under Robert Kiyosaki. Right? Nombor 3, game zakat. Yang ini kawan saya BNI. Dia game dia macam Saidina juga. Dia ada beli property and so on. Tetapi end goal untuk program game zakat ni adalah siapa yang bayar zakat paling tinggi. Okay. Bagus juga game tu. Saya pun macam this guy dia brilliant lah. Dia boleh create game tu. Nama dia pun saya lupa game tu apa. Tapi memang saya suggest lah. Macam company kita beli satu dia punya game tu. Satu kotak. Macam Saidina juga kotak dia. Banyaknya klien-klien saya saja dengan dia, you need to have this game. Alright. Mereka memang tak ada awareness tentang zakat. Trust me, diorang pun tak bayar zakat. Tapi sebabkan kesedaran mereka untuk bayar zakat ni membuatkan rezeki mereka lagi bertambah. Rata-rata macam game-game ni kita boleh kat macam bookstore, betul? Ada kat betul. Alright. So, you boleh cari kat bookstore, Shopee pun ada game ni. Kalau macam zakat, nama dia Zakat Rukun. Tunggu teringat nama dia. Zakat game apa? Dia Zakat Rukun. Rukun game ke apa entah lebih kurang. Rukun. Nanti I forward lah nama this guy. Nanti you boleh communicate lah dengan dia. This is very important Kita orang dalam BNI, kita orang main every month. Sebab dia cakap apa tahu? Okey, ini level-level kekayaan Ini yang saya belajar daripada orang-orang kaya. Kekayaan pertama. Ini dia punya piramid. Okey. Kekayaan pertama, you guys boleh jot down. Bila you dapat create first 1 million. Ini in terms of revenue. First 1 million sebab revenue. Okey. Nombor 2, first 1 million because of cash reserve. Alright. Nombor 3, first 1 million untuk zakat. Alright. Dia punya piramid. First 1 million nak capai adalah revenue. Second 1 million adalah cash reserve. Third 1 million adalah zakat. Alright. Fourth 1 million. Fourth 1 million ni adalah RM1,000,000 yang you boleh basically invest dalam development. Contoh, ada RM1,000,000 untuk sebulan. Okay, RM1,000,000 ni kita nak develop kita punya digital, kita hantar staff kita hantar dah. Ramai company tak buat. Okay, sebab yang first 1 million to development tu, you bayangkan sebulan you spend RM1,000,000 untuk develop your asset. Satu asset menghasilkan RM1,000,000. Kalau you ada 10 asset, 10 kali RM1,000,000, dah berapa puluh juta you boleh multiply. Tapi orang memang tak buat. Sebab kenapa orang tak buat? Sebab orang tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab tak sedar. Tak ambil tahu. Ambil tahu. Betul. Puan Ju, tak ambil tahu. Ini betul lah apa yang tadi saya terfikir. Kadang-kadang bukan orang tak buat, dia bukan sebab orang tak tahu. Tapi dia tak nak ambil tahu. Betul. Betul. Okey, macam saya lah. Saya fikir sebenarnya untuk saya. Sebab kenapa tahu? Saya tiba-tiba terfikir, tak bayar tax lagi lah tahun lepas. Ni dah bulan 3 dah habis dah. Ni dah bulan 4 hari ni. Dah bulan 4 dah. Alright. Tak bayar tax lagi tahun lepas. Dia memanglah habis bulan April, bulan Jun dia last collection. Alright. Jun. But then you bukannya tak tahu, you tahu tapi you tak ambil tahu. You tak nak ambil tahu. Pun masalah juga. Alright. So dapat? Okay. So macam mana you nak buat team you bagus dari segi in future wajib ada CFO. Pertama CHO. Kedua CMO. Alright. Ketiga CFO. Right. Keempat. Betul kan? Betul. Alright. Yang keempat adalah Chief Sales Officer. Okay. Kerja dia cerita duit, kerja dia conversion saja. Kerja dia macam mana you nak convert klien, macam mana you nak call klien, macam mana you nak approach klien. Kerja dia macam tu je. Kerja dia ke arah conversion money. Okay. Saya lupa tadi, CHO ni juga dia mengajar untuk recruitment. Okay. Yang CHO tadi, Chief Heart Officer tadi pun mengajar untuk recruitment. Right. Chief Sales Officer, dia bukan sekadar mengajar. Dia memaksa agent you untuk keluarkan result. Setiap jam. Bukan setiap bulan. Kerja dia, call.
Alright, team meeting. Ni dah sejam pertama, team meeting semua masuk Zoom. Alright, berapa sale, berapa ramai dah you call. Kerja dia akan report setiap jam. Berapa kerap? 3 kali sehari. Okay. Kenapa 3 kali sehari? Manusia akan ada kualiti bekerja bermula 3 jam pertama sehingga ke 5 jam setengah. Itu kualiti manusia bekerja. Dari first dia masuk office, bermulalah sejam pertama sampailah ke 3 jam, itu adalah kualiti bekerja yang sangat-sangat bagus. Paling lama pun orang boleh bekerja yang berkualiti adalah 5 jam setengah. Okay. So kat sini, kerja CSO, Chief Sales Officer, sejam pertama, okay, gather up. Now, berapa target sejam pertama? Dia buat overall, berapa target hari ni? Hari ni kita target dapat close 5 case. You berapa? I target 3 case, tapi 3 case I bahagian medical, bahagian ni. Okay, you berapa juta? Dia buat wrap up tu. Dia buat target setting target. Target setting. So, selepas buat tu, okay, now, jom kita buat. Apa yang you perlukan? Okay, I nak tahu macam mana cara nak greeting. Okay, dah orang semua. Okay, let's kick off. Dah kick off. Sebelum tu, berapa lama nak brainstorm? First thing, brainstorm session. Berapa lama? 15 minit maksimum. Tak boleh lama-lama. Alright. So, macam mana nak elakkan kalau saya ada 50 orang agent? Okay. Diorang dah fill in dalam form. Saya siap. Contoh nama Ali, Abu, Asai, Aseng, semua dah ada dah. Target hari ni berapa juta, berapa kad, berapa case and so on. Mereka dah ada target. Cuma kita just review je dalam screen. Alright. Ni kenapa tak isi lagi ni? Beda, mana beda? Oh, dah kena nyamuk dah kena bising dah. Alright. Isi sekarang. Kenapa? You tahu rules ni. Rules ni bukan isi pagi ni. Rules ini diisi semalam. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Target tu diisi semalam, bukan di pagi ni. Kenapa? Kalau pagi ni baru nak isi, sebab tu mereka bangun lambat. Sebab mereka tak tahu kenapa dia kena bangun cepat esok pagi. Sebab tu target setting bermula malam semalam. Sepatutnya. Alright. So, bila you nak bising, you bising dalam WhatsApp group. Guys, dah pukul 9. Kenapa saya tengok CSO lah ni? Kenapa saya tengok masih lagi ramai tak isi target untuk esok pagi? Alright. So, CSO pergi kerja lah. Alright. Tak apa. I tak bising just WhatsApp dalam group. Tapi, once pagi esok waktu brainstorming session, you tak isi, memang kena tiaw. Dia macam tu lah style. Alright. So, itu adalah 15 minit pertama mereka buat kerja, kemudian every hour dia akan ada like macam report session. Siapa yang dah capai target? Okay, you tak payah masuk meeting keempat. Meeting keempat perlu masuk kalau siapa yang tak achieve target. Maksudnya selepas 4 jam. Sebab dia meeting dia sejam kan. Selepas 4 jam, mana dah achieve target tak payah masuk. Itu dia punya cara. Tapi cara ni memang rejim Israelian. dia memang hardcore lah. Tapi hardcore ni lah yang membuatkan company you kaya sangat. Hardcore ni lah yang membuatkan mereka adalah asset. Trust me, tak semua boleh follow. Sebab tu tak semua jadi usahawan. Sebab tu tak semua jadi jutawan. Right? Jangan terkejut kalau ada yang deny. Jangan terkejut kalau ada yang memberontak. You cakap ayat yang sama macam saya cakap, tak apa, I faham kenapa you tak boleh buat. Sebab tu tak ramai yang jadi usahawan, sebab itulah tak ramai jadi jutawan. Right? So, contohlah nama dia Ali. Ali, you takkan tiba-tiba boleh makan pizza. You tengok orang makan pizza, you cuba rasa dan kemudian you cuba beli. Alright? You takkan tiba-tiba. So now, this is the progress. Janganlah terkejut, relax lah. I pun dulu tak tiba-tiba berjaya. I pun melalui proses macam you. Now, you dah sampai ke tempat yang betul. You dah alami kegagalan yang betul. You dah alami kejerihan, kesusahan yang betul. It's time for you to move up. You kena bagi semangat kat orang. Ini semua kerja CSO. Right? And CSO, for your information, could be you. Boleh jadi Puan Julaiza, boleh jadi Dr. Mazidah. Right? Kebanyakan CSO dalam syarikat adalah founder sendiri. Kebanyakan rata-rata dalam Malaysia.
Alright? Sebab kenapa? Founder yang nak duit. Lepas tu founder jadi CSO. And sebab itulah ramai tak suka founder. Sebab kerja dia macam rejim Israel kan? Kena tembak je semua. Alright? So macam mana dengan Puan Julaiza? Puan Julaiza situasi berbeza. Puan Julaiza boleh jadi CHO. Sebab mindset agent you dah anggap you CHO. Rapat dengan you. Bonding memanjang. Happy memanjang. Puan Julaiza ni bukan founder. Puan Julaiza ni akak kita. So you tak boleh jadi CSO Puan Julaiza. It's hard for you to change. It's okay. Jadi CSO terus. Dan cari someone yang jadi CSO. Yang akan bantai mereka, yang akan tekan mereka, yang akan rotan mereka, yang akan jadi daripada Malaysian kepada Israelian. Right? Macam Dr. Mazidah. Dr. Mazidah, kalau you dah biasa jadi orang Israel, jangan jadi orang Malaysia. Okay? Tak adalah. Kalau you dah biasa push into sales, alright? Dan jangan tukar. Mereka dah dapat program otak mereka dah anggap you macam tu. Just retain macam tu. Tapi kalau you bukan orang yang buat sales, okay? Dan you adalah orang yang contohlah, you orang yang buat finance, you suka bagi awareness, yang you suka mengajar and so on. Okay, jadi CFO. Biar orang lain yang mengisi kekosongan tersebut. Setakat ni dapat? Okay, ada soalan? Ada? Maksudnya kena structure, cuba bukan structure balik lah. Maksudnya macam contohnya I kena cari kelemahan yang ada dalam structure sekarang lah untuk lebih mantapkan lagi I punya management. Betul. And CSO saya terlepas tadi, kerja dia juga adalah untuk, dia bukan in terms of sales saja, dia in terms of customer service. Right? Dia menjaga juga customer service. Mengajar mereka untuk buat customer service. Alright? So, this is bonus for you. Kalau you menginginkan sales dalam syarikat, dia ada dua cara. Alright? Pertama, bila you buat conversion, dua-dua ni conversion. Alright? Dia ada 3 jenis conversion tetapi melalui 2 kelompok. Cara nak dapatkan sales yang banyak dalam bisnes you, pertama adalah you buat conversion daripada prospek kepada klien. Okay? Conversion pertama adalah prospek kepada klien. Itu conversion pertama. Conversion kedua, alright, itu kelompok prospek kepada klien. Kelompok kedua, prospek sedia ada. Conversion klien kepada regular customer. Alright? So, macam mana jadi regular customer? Dia beli medical card satu. Okey, belikan untuk anak dia pula. Alright? Belikan untuk diri dia medical card kedua. Okey. Suruh dia invest. Dia dah invest RM500. Suruh dia invest RM300. Okey, tiba-tiba RM10,000 boleh keluar. Invest RM10,000. Mereka jadi regular customer. Itu conversion kedua. Conversion ketiga. Okey. Mereka tak ada any chances untuk buat jadi regular customer sebab mereka punya gaji ngam-ngam je. It's okay. Guna pakai mereka. Dek, kenakan akak dengan bos kau tu, manager kau tu. Faham tak? Dia buat conversion second tier melalui referral marketing. Okay? Kau kenakanlah akak dekat dia, manager kau. Bos, ini akak ni dia bantu saya untuk ni, bagus akak ni, dia laju buat kerja. Referral marketing. Bila cerita referral marketing, apa punya marketing? Iaitu UBP punya marketing. Unit Branding Proposition. Tolong tulis. Ramai orang dia tak pandai pakai referral marketing. Referral marketing bukan just refer. Bos, akak ni bagus ni buat unit trust. Itu bukan referral marketing, itu hanya referral, itu hanya recommendation. Bila cerita marketing, marketing adalah penyampaian. Apa yang nak disampaikan? Sampaikan tentang you punya brand, sampaikan tentang kualiti you. Macam mana mereka nak sampaikan? Bila you bagi tahu inilah kualiti you. Dek, nanti beritahu kat manager kau, akak kalau nak investment dengan akak ambil masa 20 minit je untuk registration. Untuk mudahkan proses. That is the quality yang you cari. Dengan akak tak payah online boleh buat. Tak payah jumpa. Dengan akak, kalau mereka nak dapat untung 10 juta dalam masa 3 tahun, akak boleh uruskan. Itulah quality you. Sampaikan kepada orang tu untuk dapat second tier. You spread the words.
Apa yang words tu adalah UBP atau you punya USP. Okay? Dapat? Dapat. Right. So, conversion ada 3. Pertama, conversion daripada prospect kepada klien. Conversion kedua adalah daripada klien kepada regular customer. Conversion ketiga adalah daripada kalau dia tak mampu, dia tak ada nak repeat order, make sure guna pakai dia untuk second tier. Alright. Setakat ni dapat semua? Boleh dapat. Okay, Dr. Mazidah, are you good to continue? Saya 11.30 saya kena ni ya. Saya ada janji 11.30. Okay, tak apa. So, you guys okay kalau kita tamatkan pada pukul 11.30? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Alright. So now, bila nak cerita aset, CHO, apa lagi? CMO lagi, CFO, CSO. Alright. Ini wajib ada dalam team you. Siapakah mereka? Boleh jadi you. Tengok pada kedudukan you sekarang, you pilih ruang you dan you execute. You focus on that. Macam mana yang lain? Yang lain you kena leverage. Ada 2 keadaan. Pertama, you leverage kepada leader you. Right? You naikkan pangkat dia. Okay, I tengok you bagus dari segi marketing. I nak bagi you additional income. Yang ini kita bayar allowance kepada you. Sebulan RM800 kita bagi. Tapi ini kerja you. Itu cara nak leverage kepada leader. Mereka tak akan buat kalau you minta tolong. Mereka akan buat sebab duit, manusia datang kat kita sebab duit. So offer dia, kerja dia tak banyak, ini je kerja dia, bukannya hari-hari pun, kerja dia seminggu sekali, terangkanlah macam tu. Kita bagi basic allowance. RM800 sebulan ke, RM1,500 sebulan ke. Ingat bila kita nak leverage, kita nak expand, manusia ni asset. Jangan takut keluarkan duit. Ingat first thing first, buang jauh-jauh all this negativity. Letak dalam otak you, aku nak expand, this is investment. Right? So you kena letak kat situ. Kalau you bagus, you upgrade daripada leader untuk pegang jawatan C-suites ni. You bayar gaji yang you mampu untuk bagi. Kalau leverage kedua, leverage kedua ni you hire staff. Bila hire staff, risiko dia bukanlah risiko. Dia punya pengeluaran untuk investment tu besar sedikit. Nak dapat orang yang bagus macam ni, you kena bayar RM3,500. You kena bayar EPS also. You kena bagi bonus allowance. Alright, dia besar sedikit lah. Alright, so yang ini kalau you nak ada performance yang konsisten, wajib ada orang ni dalam company. Inilah nama dia inbound. Okay, memang you bayar dia. Memang ada EPS also. Memang you kena bagi bonus allowance. Memang you kena jaga mereka. Sebab kenapa you jaga mereka? Mereka jaga 50 orang yang lain. Alright, so kedua adalah hiring them. Ketiga, hiring vendor atau hiring specialist atau hiring expert. Maksudnya, you hire trainer lain. You hire memang, dia ni memang mengajar ni tentang sales ni, Sudharma ni contoh. So, you hire Sudharma. Dia ni memang bagus dari segi HR ni, you hire dia. Tapi dia datang seminggu sekali. Right? Memang kena macam tu. Right? In fact, dalam kebanyakan klien saya pun saya akan saja macam tu. Sebab kenapa kalau semua nak bergantung pada diri you, sebab tu you penat. Dah lah founder gaji RM30,000 sebulan tapi penat. Tak ada masa dengan family. Tak ada masa nak amal ibadah. Kesian kan? Kesian lah. Sebab you berkira-kira dengan investment RM35,000 sebulan untuk dapatkan berpuluh juta lagi sampaikan you tak ada masa dengan Tuhan. Alright? So now, semua clear? 3 cara macam mana you nak leverage. Pertama, you pick sendiri bidang yang you nak. Nombor 2, you hire leader. Alright. Nombor 3, you hire staff. Nombor 4, you hire vendor. Ada 4 step. Apa dapat? Coach. Pertama, you sendiri pilih diri you. You yang pegang role tu. Okay. Nombor 2, you naikkan pangkat leader you. Alright, naikkan level leader you. Okay. Nombor 3 adalah you hire staff, inbounds. Nombor 4 adalah you hire vendor atau specialist atau trainer lain. Okay. Setakat ni dapat? Right. Dapat. So, in order you nak expand, right? Caranya adalah delegates. Caranya adalah leverage. Itu cara nak expand.
Alright? Contoh, you nak company you dikenali ramai, you kena buat marketing yang you kena leverage. You leverage pada selebriti, you leverage pada influencer, you leverage pada key player. Biar mereka sampaikan marketing tu on behalf your company. Itu cara leverage. You nak leverage you punya brand, you leverage dekat billboard, you leverage dekat TV, you leverage dekat radio, you leverage dekat surat khabar. You tak boleh buat semuanya melalui mulut you. You kena ada orang lain yang sampaikan on behalf you. Platform lain. Dapat dapat? You nak leverage you punya team. Alright, nak besarkan you punya team. You kena invest untuk buat booth, career booth. You kena invest untuk buat recruitment besar-besaran. Kena invest, kena leverage. Dapat? Okay. Macam hari ni. Hari ni saya terpaksa postpone sedikit SEO coaching sebab saya dah ambil one step forward untuk leverage. Terpaksa meeting dengan universiti UPM, Universiti Pertanian Malaysia. Alright, untuk leverage my brand, leverage my program. Nah, itu saya tak boleh tolak sebab dah 3-4 kali kita reschedule. So yang ini memang saya tak boleh tolak, terpaksa juga buat tadi. Okay, so saya mohon maaf tadi terpaksa delay sedikit SEO coaching and saya sangat bersalah, tetapi itu yang saya fikir. Try and adjust. Yes. Benda Okay. bincang. Dan meeting tersebut berlaku di dalam kereta. Sebab kenapa? Dah lah dugaan nak sampai office. Dah sampai depan lift. Mana kunci office? Allahu Akbar. Salah bawa beg. Salah bawa kereta. Alright? Terpaksa patah balik. Alright? Dalam meeting dekat dalam kereta, dalam kaposh. Alright? So kat sini saya cakap apa tahu? This is mindset yang kita punya. Allah, apalah dugaan aku hari ni? Allah, kenapalah aku dapat benda macam ni? No. Allah nak dengar apa yang kau respon Kimi bila dugaan ni dapat. Kau bersyukur Allah bagi lebih. Kau bersyukur Allah bagi lebih. So I rasa macam okay, stop. Okay, astagfirullahaladzim. My daughter membebel. Itulah nak pergi kerja, kenapa tak sediakan beg, kenapa tak bawa kunci, lepas tu dah bawa laju-laju, lepas tu kunci. My daughter pula dia mumbling macam you better shut up. Terus semua senyap macam bau stres ni lah, ya Allah. Tu macam astagfirullahaladzim. Dan I terfikir, kalau you nak mudahkan urusan, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Okeylah, tukar pula subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dia doa je macam tu. Tiba-tiba kereta depan saya dia reverse on the spot kat traffic light. Astagfirullahalazim. Macam okay, relax. Alright. So macam tak apa, ni hari ni rezeki Allah nak bagi lepas ni. Hari ni kita kena positif. I sebersalah dengan juga, I sebersalah dengan that lady yang nak jumpa sebab behind the schedule. Baru teringat, Kimi 2 minggu lepas you dah forward the dokumen dalam telefon, tak perlu laptop. Allah Akbar, baru teringat. So Allah pemudahkan. Alhamdulillah. I expect 500 student join. Kini kita ada 1,000 lebih student. Berapa ribu yang nak kita attend. Alhamdulillah. Right? Whatever it is, cara kita respond is very important. Bukan untuk orang depan kita je. Allah pun dah dengar. Right? So thank you so much for your time. Kita dah reach 11:30. Terima kasih. So I wish a lot of benefits dapat kepada Puan Juleza, Dr. Mazidah. Alright, so thank you so much. Jom kita ambil gambar. Okay. Puan Ju rotate phone. So dia nampak sikit anak dara ni. Rotate right. Yes, macam tu. Betul. Okay, so thank you so much. 1, 2, 3. Okay. Satu lagi, 1, 2, 3. Okay. Itulah. Alright, thank you so much kepada you guys yang ada pada hari ini. Alright, sorry saya tak sangat yang menonton di YouTube dan juga Puan Juleza, Dr. Mazidah. Ada suara gangguan halus kat sini. Terpaksa jadi house pun hari ini. Alright, thank you so much semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.